A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Jadi setelah lama kita tidak bersiaran atau tidak ke udara, suara jelas ke? Sebab saya kalau tak jelas saya nak guna headphone je. Saya guna headphone jika suara ni tak jelas. Kejap ya. Setting kejap. Jadi setelah lama kita terhenti akibat bulan yang mulia ini, jadi saya berhajat nak memulakan siri pengajian kitab selepas raya, tapi memandangkan terlalu lama sangat berhenti, jadi raya pun dah tak lama. Jadi saya mengambil peluang ni lah. Jadi saya mendapat arahan ataupun perintah untuk membedah kitab Ihya Ulumuddin. Maknanya kitab yang termasyhur lah, karangan Hujatul Islam ataupun Syekhul Islam sedunia. Jadi untuk mencapai gelaran Hujatul Islam ataupun Syekhul Islam ni, 100 hingga 300 ribu sanad hadis lah, sekali dengan matan perawi. Jadi buku ni ada dalam 5 jilid. Jadi saya akan cari dulu mana-mana tajuk yang bersesuaian. Jadi saya ambil bab yang ke-24 hingga 27. Yang ni bab akhir lah, bab 28 hingga 35. Jadi saya cuba intai dulu dalam ni, kok ada subtopik yang berkaitan dengan pengajian kita yang menarik lah. Sebab kita ini Imam Ghazali tulis untuk mendekatkan dua golongan, iaitu golongan fikih dengan golongan tasawuf. Jadi sebelum pada keluarnya kitab ini, golongan fikih dan golongan tasawuf ni kira macam bermusuhan lah, tak sependapat, tak sejoin. Jadi dengan adanya kitab Ihya ini, jadi merapatkan lagi sangkaan golongan fikih dengan tasawuf, dan golongan tasawuf pada fikih. Jadi marilah kita sedekahkan ataupun hadiahkan pahala Al-Fatihah kepada pengarang kita ini, iaitu Imam Ghazali, dan ditahqiqkan lagi oleh Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimashqi, orang Damsyik lah ni. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi saya baca dulu ulasan kata penerbit. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas Nabi besar junjungan kita, baginda Rasulullah SAW, serta keluarga dan para sahabat baginda. Kitab Ihya sangat terkenal dalam kalangan masyarakat Islam, hasil tulisan Imam Ghazali yang mengandungi pelbagai tafsiran berkaitan dengan tentang persoalan hidup yang didasarkan kepada kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, masalah pembinaan diri serta akhlak, ibadat, munakahat dan muamalat menjadi tumpuan utama dalam kitabnya. Buku yang diterbitkan ini merupakan terjemahan daripada kitab
Maizatul Mu'minin, ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin hasil tulisan Jamaluddin Al-Qasimi. Isinya mengikut urutan karangan yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Ulasan yang mendalam mengungkap pelbagai hikmat dan ibadat, muamalat dan munakahat serta pelbagai cara untuk melatih diri daripada terhindar perbuatan buruk dan penyakit hati boleh dijadikan rujukan sebagai sebahagian usaha untuk memartabatkan diri mencapai darjat mukmin. Maknanya Allah Ta'ala tidak pandang orang Islam, orang Muslim, tapi Allah Ta'ala memandang orang mukmin. Kerana iman orang Islam ni duduk di luar, iman orang mukmin ni duduknya di dalam. Pihak penerbit berharap semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan bimbingan kepada pembaca sekalian. Segala amalan yang baik ini mendapat keredaan Allah Ta'ala. Pihak kami terlebih dahulu memohon maaf sekiranya terdapat pelbagai kesilapan dalam penerbitan buku ini. Sekali kesilapan dan kekurangan adalah kelemahan daripada kami. Teguran membina amatlah dialu-alukan untuk bentukkan kesilapan pada cetakan yang akan datang. Ini cetakan yang ke-10, edisi terhad, diterbitkan oleh buku-buku Bibi. Bismillahirrahmanirrahim. Bayrata Imam Al-Ghazali. Nama sebenarnya Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali atau lebih dikenali sebagai Imam Al-Ghazali, lahir di Tusia, Khurasan, Iran. Pada tahun 450 Hijriah, 1058 Masihi, beliau dikenali sebagai Al-Ghazali di dunia barat, iaitu Europe. Adalah salah seorang ilmuwan Islam yang terkenal pada zamannya sehingga ke hari ini. Beliau juga merupakan seorang waliullah atau dikenali umum sebagai seorang tokoh pemikir serta dianggap sebagai mujaddid pada kurun dia lah. Nama penuhnya Muhammad ibni Ahmad dan nama gelaran disebutnya Al-Ghazali Al-Tusi. Tusi nama tempat lah. Nama panggilannya kunyah pula Abu Hamid. Antara nama-nama gelaran lain yang diberikan kepada beliau adalah Hujatul Islam, Siraj Al-Mujtahidin, Zain Al-Abidin. Beliau telah mengembara ke merata-rata tempat untuk berguru dengan ulama-ulama terkenal pada zamannya, antaranya termasuklah Imam Al-Haramain. Setelah menjadi orang alim dalam mazhab Syafi'i, beliau merantau ke Al-Askar dan di situ beliau dilantik sebagai guru Institut Pengajian Tinggi Nizamiyah Mesir. Pada tahun 888 Hijri, Imam Ghazali mengerjakan haji di Mekah. Setelah itu beliau ke Palestin, mengunjungi Batu Maqdis, kemudian mentak di Masjid Umawi di kota Damsyik, Syria. Di sebuah sudut belajar masjid tersebut, beliau telah menyusun kitab Ihya Ulumuddin yang terkenal ini. Setelah lama mengembara, mencari dan menimba ilmu, akhirnya Imam Ghazali pulang ke kampung halamannya selain membina rumah kediamannya, beliau terus mendirikan sebuah madrasah untuk ulama-ulama fiqh dan pondok untuk kaum sufi. Maknanya dia mengabaikan dua-dua golongan ini. Imam Ghazali mengurus masa dengan bijak dan seorang yang sangat berdisiplin. Beliau berdisiplin dalam membaca Al-Quran, membimbing kaum tasawuf dalam kerohanian, mengajar ahli-ahli fikih, mendirikan solat, zikir dan mengarang. Beliau meninggal pada 14 Jamadil Akhir 505 Hijri, 111 Masihi di Tusia. Keajaiban kitab Ihya ni. Ihya Ulumuddin, kitab yang dihasilkan oleh Imam Al-Ghazali bermaksud menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Kitab ini sangat terkenal berbanding hasil karyanya yang lain. Keistimewaan kitab ini bermula sewaktu beliau menyusun hasil tulisannya lagi. Imam Al-Ghazali menyusun Ihya Ulumuddin di sebuah sudut di dalam majlis Umawi, kerana dalam majlis inilah terdapat perpustakaan yang besar untuk daulat Islam. Sepanjang masa penyusunan, Imam Ghazali menjalani kehidupan yang sangat sederhana dari segi makan, minum dan berpakaian. Beliau mengunjungi masjid-masjid dan melakukan perkara-perkara yang diredai Allah Ta'ala. Setelah kitab setebal 4 jilid besar itu siap sepenuhnya, beliau pergi ke Baghdad. Di sana beliau mengadakan majlis penerangan tentang kandungan kitab Ihya Ulumuddin. Hasil tulisan beliau mendapat banyak sanjungan
ketika beliau masih hidup atau sudah kewafatannya, kematiannya. Namun begitu, terdapat juga tanggapan dan kritikan. Ini biasalah, orang yang tak bersetuju dengan beliau. Sehingga kini terdapat kitab tersebut menjadi bahan kajian dan rujukan para ilmuwan dan cendekiawan ahli fikih pada zaman Sultan Yusuf bin Tashfin di negara Morocco Maghribi sangat marah kepada Imam Ghazali kerana tersinggung dengan kitab Ihya Ulumuddin yang banyak mengkritik ahli-ahli fiqh yang sudah jauh daripada ajaran Al-Quran kerana bersikap taklid. Usul fuqaha kepada Yusuf agar Ihya Ulumuddin dibakar dan dilarang pengedarannya di negara Morocco diterima. Bila Imam Ghazali mendengar berita itu, serta-merta beliau berkata, Tuhan akan mengoyak-ayakkan kerajaan mereka sebagaimana mereka telah mengoyak-ayakkan buku kitabku. Kebetulan dalam majlis Imam Ghazali ketika itu ada seorang pelajar yang berasal dari Morocco bernama Muhammad bin Tamrud. Sebaik saja mendengar kata-kata tuan gurunya, Muhammad bin Tamrud bingkas bangun dan berkata, wahai Imam, doakanlah kepada Tuhan semoga kebetulan kerajaan Bani Tashfin terjadi di tanganku. Setelah tamat pengajian, Muhammad bin Tamrud pulang ke Maghribi. Dia mula menyusun kekuatan untuk membuktikan kata-kata gurunya. Dengan izin Allah, Muhammad berhasil merebut kawasan kekuasaan daripada Bani Tashfin dan dia sendiri menjadi Raja Maghribi dengan nama kerajaan Muwalhidin. Jadi inilah kata karamah para wali. Imam Ghazali mendapat khabar gembira daripada Raja baru anak didiknya bahawa perjuangannya sudah menang, serta kitab Ihya Ulumuddin sudah diakui dan bebas tersebar serta digunakan semula di Morocco Maghribi Morocco ni. Imam Ghazali bercadang untuk berpindah ke Maghribi, tapi hasratnya tidak capai kerana meninggal dunia pada tahun 505 Hijriah ketika berusia 55 tahun. Ibnu Arabi menceritakan bahawa di kota Sevilla, Sepanyol, ada seorang lelaki bernama Abu Abdullah bin Zaid yang rajin membaca kitab Ihya dan karangan-karangan Imam Ghazali yang lain. Pada suatu hari, dia membaca buku karangan Abu Qasim bin Ahmad yang isinya membantah karangan Imam Ghazali. Dengan kuasa Tuhan, mata lelaki itu menjadi buta. Dia menyesal memohon ampun kepada Allah serta berjanji tidak akan membaca buku karangan Abu Qasim bin Ahmad lagi untuk selama-lamanya. Buku itu ditampakkannya dengan izin Allah. Mata Abu Abdullah sembuh seperti biasa. Ni kata kitab Ihya ni bukan jalan-jalan lah. Maknanya saudara dan saudari kalau boleh ikhtiar lah biar ada kitab Ihya Ulumuddin dalam simpanan di rumah tu. Apa-apa ada saja belek. Sebab dia kupah ikut fikih dan tasawuf. Dia jalan sekali. Al-Manawi pula menceritakan bahawa Ibnu Harazim termasuk salah seorang yang tidak suka dan mencela Imam Ghazali serta kitab-kitabnya, bahkan melarang membaca kitab Ihya Ulumuddin. Pada satu hari dia membawa sebuah kitab ke hadapan sahabat-sahabatnya. Tahukah engkau kitab apa ini? Tanya Ibnu Harazim. Itu kitab Ihya, jawab yang ditanya. Maka ketika itu mereka dibuka batas pandangannya oleh Allah Ta'ala. Maka dengan izin Allah Ta'ala, mereka melihat Ibnu Hazim diseksa dan dipukul bertubi-tubi. Ketika tidur, Ibnu Hazim bermimpi didatangi oleh Imam Ghazali dan mengajaknya berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Wahai baginda Rasulullah, inilah orang yang mengatakan bahawa aku bercakap apa yang tidak kamu cakap, kata Imam Ghazali. Maknanya dia mengatakan hadis di dalam kitab Ihya itu ialah hadis palsu lah, hadis maudhu. Rasulullah SAW mengarahkan agar Ibnu Hazm dipukul, maka dia pun dipukul berkali-kali. Pengiktirafan dunia. Jabatan Hujatul Islam Imam Ghazali diakui oleh seluruh dunia. Kajian dan ulasan tentang kitab Ihya bukan saja dalam kalangan tokoh Islam tapi juga dalam kaum Orientalis Barat. Dr. Zemir, salah seorang pakar ketimuran berbangsa British, mengakui kehebatan dan memasukkan Imam Ghazali sebagai
salah seorang daripada 4 manusia hebat sejak zaman baginda Rasulullah sehingga kini. Mereka ialah: pertama, Rasulullah SAW. Kedua, Imam Bukhari, ulama hadis terbesar. Ketiga, Imam Asy'ari, ulama tauhid yang termasyhur, ulama tauhid yang masyhur. Imam Abu Hasan Asy'ari itulah pengasas ilmu sifat 20 tu. Dia bawa 13, Maturidi bawa 7. Kemudian yang keempat, Imam Ghazali, pengarang kitab ayat yang terkenal. Sebab apa? Ulama kata kalau tak ada Al-Quran, pada dengan kitab ni untuk orang Islam beramal, jadikan panduan hidup. Menurut Dr. Zema, seorang tokoh Kristian sesudah Nabi Muhammad SAW, ada 2 orang yang amat besar jasanya dalam menegakkan Islam. Pertama ialah Imam Bukhari kerana jasanya mengumpulkan hadis. Dan yang kedua ialah Imam Ghazali kerana kitab Ihya Ulumuddin. Kitab ni hidup kita ni. Seorang arif billah daripada Yaman bernama Ahmad Al-Yamani berkata bahawa dia pernah melihat pintu-pintu langit terbuka, serombongan malaikat turun dengan membawa pakaian berwarna biru dan haiwan berkenderaan. Kemudian mereka berhenti di sisi sebuah kubur dan mengeluarkan seseorang dari dalamnya, iaitu memakaikannya dengan pakaian baru dan dinaikkannya ke atas kenderaan. Setelah itu, para malaikat tersebut membawa orang yang dikeluarkan dari dalam kubur tadi naik ke angkasa sehingga menembusi beberapa langit dengan membuka sehingga 70 hijab. Keadaan itu membuatkan Ahmad Al-Yamani hairan dan kagum siapa gerangan orang yang dibawa naik itu. Tiba-tiba terdengar satu suara, dialah Imam Al-Ghazali. Maknanya Allah Ta'ala buka kasyah kepada orang yang hidup bahawanya kemuliaan dia, ketinggian ilmu Imam Ghazali itu. Kata-kata hikmah daripada Imam Ghazali: pertama, ilmu agama ialah memahami jalan menuju akhirat yang dapat diketahui dengan kesempurnaan dan kebersihan akal. Kedua, menempuh jalan akhirat adalah sukar dan banyak tipu dayanya tanpa petunjuk jalan dan teman. Adapun petunjuk jalannya adalah para ulama. Ketiga, orang yang tidak berilmu, hatinya menjadi sakit dan kemungkinan hatinya akan menjadi mati. Keempat, sebelum meninggalkan dunia yang fana ini, Al-Ghazali berkata, aku letakkan arwahku di hadapan Allah Ta'ala. Kamu tanahlah jasadku di lipatan bumi yang sunyi lagi sepi. Namaku akan bangkit kembali menjadi pertuturan dan buah bibir umat manusia pada kemudian hari. Peninggalan Imam Ghazali. Kitab-kitab yang ditulis oleh beliau adalah amat banyak. Telah dianggarkan melebihi 200 buah. Dia pesyarah di Al-Azhar tu Syekh Azhar dulu ni. Namun begitu, yang masih kekal hingga hari ini hanyalah lebih kurang 50 buah lagi. Jadi 150 tu mungkin ada dah dalam dalam maktabah dalam kutubkhanah. Resport. Kebanyakannya daripada kitab-kitab ini telah tulis dalam bahasa Arab, ada juga tulis bahasa Parsi. Antara kitab Imam Ghazali yang terkenal di Malaysia ialah Al-Risalah Al-Laduniyah Al-Munqidih Min Adala Bidayah An-Nihayah Minhajul Abidin Mizan Al-Amal Kimia Al-Sa'adah Mishkatu Anwar, dan kitab ni lah Ihya Ulumuddin. Kata pengantar pula, kami menguji kepadamu, Bismillahirrahmanirrahim, wahai Zat yang maha memiliki sifat keagungan dan kemuliaan, atas segala yang telah engkau sempurnakan untuk kami dan agama kami, iaitu kami Islam. Kami juga menghulurkan ucapan selawat dan salam kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad Rasulullah SAW yang memberikan petunjuk dan pembawa rahmat, iaitu rahmatan lil alamin, yang diutus dengan membawa kitab dan hikmah sebagai penutup sekalian Nabi dan pemimpin para penunjuk ke arah kebenaran, iaitu junjungan kita iaitu Nabi besar Nabi Muhammad SAW, juga sekalian keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Amma ba'du. Para alim ulama, para mubaligh dan pendakwah merupakan golongan yang menegakkan syariat Muhammad. Mereka adalah golongan yang istimewa kerana mereka lah yang menjadi cahaya lampu, pelita ilmu, pengetahuan serta penjaga pagar-pagarnya. Sungguhnya orang-orang salaf terdahulu telah menyampaikan apa yang mereka ketahui, namun setelah
negara semakin meluas dan kemajuan semakin meningkat, wujud perbahasan dan perdebatan tentang persoalan-persoalan pengeluaran hukum dan pengeluaran hukum ni istinbat hukum lah, dan pengambilan istinbat Islam dalam bidang dan seni yang sesuai dengan naluri dan pelopor yang sempurna. Sehubungan dengan itu, masyarakat Islam mula menghimpunkan pelbagai petunjuk yang diterima daripada Nabi SAW untuk diketengahkan kepada seluruh umat manusia. Hari ini kita baca mukadimah sekapus sirih. Nanti semula-semula kita pergi kepada subtopik lah. Buku-buku dan manuskrip dalam pelbagai ilmu pengetahuan dikumpulkan sehingga berlaku perbahasan secara meluas yang secara tidak langsung memudahkan bagi siapa saja yang ingin memetiknya. Buku-buku itulah menjadi pegangan utama untuk dijadikan bahan penyiaran dan sebagai tempat berlindung untuk mengetahui hakikat daripada ilmu pengetahuan yang diselidiki. Akhirnya lahirlah beraneka jenis karangan dan susunan dalam bab ilmu itu, malah mengupas pelbagai perbahasan. Oleh sebab terdapat banyak buku yang telah dikumpul, para penuntut ilmu menjadi bingung memilih hasil tulisan yang terbaik, dan sebahagian besarnya buntu dalam mencari buku yang amat bernilai. Penyelidikan dilakukan untuk meneliti dan memilih yang terbaik, sehingga menjadi tanda kecerdikan dan mengambil nama-nama yang paling bermanfaat, lalu menjadi bukti kepandaian dan kemajuan. Allah SWT memberikan penghormatan kepada golongan alim ulama yang mengajak kepada kebaikan, amal ma'ruf nahi munkar, juga orang-orang yang mendengar nasihat mengikut syariat Allah SWT dan mematuhi segala titah perintahnya dan menjauhi segala larangannya, mematikan segala penyajian dan ancaman, segala kegembiraan dan ketakutan. Oleh itu, penyampaian adalah penting dalam usaha menuju kesempurnaan dakwah. Suatu karangan berbentuk peringatan dan nasihat untuk masyarakat umum yang merupakan karangan yang amat tinggi nilainya, tidak mungkin dapat dilakukan melainkan oleh seorang yang amat cerdik lagi bijaksana. Maknanya Imam Ghazali ni bukan bijaksana je, bijak sini. Memilih karangan paling manfaat dan tinggi mutu dan nilainya memerlukan kecerdikan dan kebijaksanaan. Maka itu tugas yang dilakukan dengan teliti, kerana belum tentu karangan yang paling banyak digunakan sebagai bahan pengajaran dalam pelbagai majlis itu merupakan kitab yang kukuh dasarnya atau banyak memberikan faedah kepada masyarakat umum. Memanglah suatu yang sudah nyata mutunya, itu tidak memerlukan bukti kebenaran. Tahukah para pembaca betapa tingginya kedudukan seorang pendakwah? Mereka adalah manusia menjaga hukum-hukum dan ketentuan Allah SWT dengan sebenar-benarnya. Mereka bertugas untuk menerangi akal fikiran, mendidik jiwa, menjernihkan serta memberi kebudayaan hati nurani Islam tarah yang tinggi, memberi cahaya, meluruskan i'tiqad. Salah ejaan ni, ditulis meluruh, benar meluruskan, betul ke sikit, dan menjelaskan rahsia-rahsia ibadat. Bahkan juga melemparkan segala halangan kerana daki-daki yang disebabkan oleh kebodohan dan pusaka-pusaka yang bawa kesesatan semata-mata. Pusaka ni banyaklah, pusaka pun ada, ataupun ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Islam. Pendakwah adalah pewaris Nabi Muhammad SAW yang berdiri tegak atas dasar tujuan syariat yang murni serta hikmah yang tersirat di dalamnya. Pendakwah pasti mengetahui kedudukan masalah yang menjadi perselisihan atau persesuaian antara seluruh alim ulama, malah dapat membimbing para pendengarnya kepada apa-apa saja yang dapat disesuaikan dan segala hukum yang ada. Mereka tidak akan meloncat dalam bimbingannya sehingga membawa kepada kesulitan, dan tidak pula terlalu berlemah lembut dalam berikan kemudahan, iaitu rukhsah bahasa Arab, bahasa Melayu kemudahan lah. Macam rukhsah solat tu, bagi orang yang bermusafir ada jamak qasar. Yang tidak wajar dalam melampaui batas dan melampaui batas. Pendakwah yang baik adalah mereka yang membawa umat ke arah yang lebih baik dan benar serta jalan yang lurus. Tugas pendakwah ialah menyebarkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat
kepada seluruh umat, mengajak mereka mengamalkannya, berbicara di hadapan mereka dengan meningkatkan kadar kekuatan otak dan akal mereka, memberikan pimpinan dengan bahasa yang mereka gemari dan mudah fahami. Mereka juga menggauli umat mereka demi menyampaikan nasihat dan berhubung dengan mereka untuk meminta penyataan. Panjang kot ni. Ada dalam 2 pipis setengah. Di samping itu, para pendakwah berperanan menjadi pendorong utama dalam mengeluarkan seluruh umat manusia daripada kegelapan, kebodohan kepada cahaya ilmu pengetahuan. Minaz zulumati ila nur. Membebaskan mereka daripada sifat kebudak-budakan serta belenggu khurafat dan kemewahan, yakni kebimbangan pendakwa upama pelita. Sekira cahayanya tidak lagi dapat memberikan manfaat, maka pelita itu tidak perlu lagi wujud. Oleh sebab itu, tepatlah dalam satu peribahasa yang berbunyi, tidaklah seorang alim itu dapat disebut orang alim sehingga jelas kelihatan kesan ilmunya di kalangan masyarakatnya. Ungkapan di atas memang benar, sebab orang alim itu tidak hanya dipertanggungjawabkan terhadap dirinya saja, tapi juga keluarga dan masyarakatnya. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajipan para pendakwah untuk memberikan pendidikan dan nasihat sebagaimana pernah dilaksanakan oleh baginda Rasulullah SAW. Pendek kata, seorang pendakwah mestilah mempunyai ilmu pengetahuan yang luas dan berupaya menyampaikan ajarannya serta mampu membimbing manusia dengan ilmu dan akhlaknya. Sungguh pun seorang pendakwa itu berbakat luas pengetahuan dan pengalamannya. Mereka juga memerlukan suatu bahan yang dapat memberi bantuan kepada mereka sehingga ketika menjalankan usaha yang suci lagi murni itu. Tapi bahan apakah yang sebaik-baiknya untuk dijadikan panduan? Sepanjang saya ketahui, antara sekian banyak barangan yang telah disusun sebagai bahan peringatan untuk masyarakat umum, belum saya peroleh bahan yang dapat memenuhi syarat-syarat yang benar-benar dapat difahami, dicapai apa-apa yang tersurat dan yang tersirat dalamnya, mencukupi keperluan, memuaskan semua pihak golongan, terhindar daripada segala macam persoalan yang pelik dan rumit, mudah untuk diambil dan difahami, sehingga pendakwah yang memerlukan mendapat pertolongan daripadanya. Setiap orang yang menyelidiki mendapat petunjuk dengan menelaahnya. Bahkan saya sentiasa menanti-nantikan daripada sekian banyak kesemerbakan taufik Tuhan yang dapat menenangkan hati, sehingga akhirnya saya telah mengadakan percubaan dalam beberapa tahun mengajar dengan bantuan kitab. Dan beberapa tahun kemudian saya berpendapat bahawa kitab yang paling bermanfaat dan dapat digunakan untuk bahan nasihat dan peringatan kepada seluruh kaum muslimin dan mukminin adalah judul-judul yang dipilih dan disaring daripada sebuah kitab yang bernama Ihya Ulumuddin, sebuah karya ulum daripada Al-Alamah Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi alaihi rahmah wa dihwan. Kemudian secara kebetulan pada satu ketika saya bertukar fikiran dengan yang mulia dan bijaksana Tuan Imam. Yang kami masukkan ialah Al-Ustaz Syekh Muhammad Abduh, Mufti Mesir ketika kunjungan kami di Mesir pada tahun 1321. Kami minta pertolongannya, iaitu beliau memberikan pendapatnya itu. Allah rahmah wa ridwan. Kemudian saya dan saya minta pendapat beliau yang tepat menjawab soalan yang saya masukkan ini. Lalu dengan penuh sesalan beliau mengukuhkan pendapatnya dan berkata, memang dalam urusan ini belum ada suatu naskah pun yang sudah dikarang, tapi menurut kami yang terbaik ialah kitab Ihya. Namun perlu dibuat terlebih dahulu kesimpulan dan ringkasannya. Pendapat beliau yang mulia itu saya menganggap sebagai satu kebetulan. Kini saya mengerti bahawa ada seseorang yang terkemuka di daerah Damsyik yang telah memberikan pertimbangan kepada orang yang meminta pendapatnya. Bagaimana cara mengajar kitab Ihya?
ia mempelajari semula bacaan suruk demi suruk. Maknanya talaki lah ni, dengan meneliti kaedah-kaedah, tahu nahu sorahnya, dobek tulis pada kitab tu, pecah sehuruf, bukan sehuruf, word by word, iaitu ia berasa dadanya sangat sempit kerana dia mesti mengadakan perbahasan yang sukar dipahami oleh orang awam dan tidak dapat diambil manfaatnya kecuali oleh orang-orang yang khusus saja, orang-orang khawas saja. Mana tu wali lah. Dia ada satu perekat lagi, khawas. Oleh sebab itu dia mengumpulkan pendapatnya, iaitu dipilih berapa bab saja yang dianggap penting dan perlu untuk makluman masyarakat umum. Lepas tu ustaz-ustaz ngajar atas masjid, dia tak ajar belaka, dia pilih-pilih. Sebab ada bab tu dia memerlukan perbincangan yang khusus lah, maksudnya orang dah fa'ah baru boleh cerita bab tu. Saya sendiri sudah mengetahui peristiwa-peristiwa yang sedemikian, benar-benar mengakui kecerdikannya. Semoga Allah SWT merahmati dan meredainya. Oleh sebab itu saya ingin membuat ringkasan daripada kitab yang bermutu itu, yakni kitab Ihya, dan usaha itu saya mulakan sejak tahun 1323. Ringkasannya itu saya jadikan 5 jilid yang sebuah ringkas sesuai untuk ketentuan-ketentuan yang telah ada. Selain itu saya ikut cara penyusunannya seperti keadaan asalnya. Jadi saya tidak membuat sebarang perubahan. Maknanya dia terjemah, dia ikut bahasa yang mudah faham. Dia buat comel lah. Saya mengharapkan semoga terlaksana tujuan yang diidam-idamkan. Kemudian juga mudah-mudahan juga sebagai penemuan kembali suatu milik yang telah hilang kepada Allah SWT, tempat kita mohon pertolongan dan kepadanya kita bertawakal. Jadi itu sajalah mukadimah. Jadi setiap 5 jilid ni adalah yang saya baca tadi. Jadi untuk malam ni sampai situ sajalah. Kita panah hinjing, mana sekapur sirih mukadimah. Saya baca lagu tu sebab saya nak lawan mengatuk. Tadi ada makan pi resedung ataupun sesemua lah. Sebab saya 2 hari main selesai nak solat tarawih payah. Jadi makan tadi dari pukul berapa, 8.30 ke apa. Jadi masa sekarang ni baru rasa dia punya dos tu. Jadi saya terpaksa berlawan dengan ubat lah ni masa baca tadi. Sebab tu ada perkataan-perkataan yang tersasul. Jadi saya minta maaf, terpaksa berundur diri dulu. Semoga tuan-tuan terhindar daripada musibah ataupun bala COVID-19. Dan saya insya-Allah 8 hari bulan lah akan bertolak balik ke kampung. Sore lah saya balik seorang sebab nak ambil anak tu, 2 orang tu dekat Kelantan, sekolah kat sana dua-dua beradik tu. Dan surat saya dah print tadi, surat kebenaran daripada sekolah. Jadi minta saudara-saudari berdoa lah supaya perjalanan saya lancar, tidak ada gangguan dan disepang ataupun dijauhi daripada kemalangan lah. Jadi setiap manusia ada berkatnya. Jadi bagi pihak yang mengatakan tak boleh kita ambil berkat dengan manusia lain, terutama orang soleh, tak betul lah. Sebab pada manusia ni ada rahsia dia. Sebab tu diperintahkan seluruh para malaikat, hatta Azazil sekalipun sujud kepada Adam, kerana pada Adam itu ada rahsia. Jadi pada kita pun ada rahsia. Jadi yang nak ulah panjang pun tak boleh sebab duk berlawan dengan ubat ni. Jadi apa sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sehingga berjumpa lagi.